gunakan akan sembahyang. Dan kata setengah hukama, ulama yang mengetahui akan hukum suatu hujah dan dalil ni, bahawasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Masya Allah, ada 12,000 perkara terhimpun dalam sembahyang. Kemudian maka disimpankan, maka diikhtisarkan, dihimpunkan akan 12,000 pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkendak sembahyang, maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu supaya sempurna sembahyang. Maka 6 perkara dahulu daripada sembahyang tu dan 6 perkara kemudian daripadanya. Pertama, yang dahulu daripada sembahyang 6 perkara ialah al-ilmu. Ilmu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam kejahilan. Jadi maknanya amal naklah disertakan dengan ilmu. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amal itu mardud, ditolak. La tuqbalu, tidak diterima. Bidalil qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Dalilkan hadis itulah Nabi menyatakan bahawasanya bangun sembahyang, kamu belum sembahyang lagi. Iaitu ketika sahabat sembahyang berdekatan dengan Nabi SAW, bila dia salam, dia bangun nak salam, Nabi kata bangun balik sembahyang, kamu belum sembahyang lagi. Sebab dia mencacatkan akan rukun dia, itulah setengah daripada tumakninah. Farka'at hatta tatma'inna raki'an, fasjud hatta tatma'inna sajidan, dan seterusnya. Bila kamu rukuk adalah tumakninah, dan bila sujud hendaklah ada tumanina. Jadi benda itu tak berlaku, dia tak buat. Mana sembahyang tidak diiktiraf, tak sah. Nabi suruh sembahyang balik. Yang kedua, wudu. Kerana sabda Nabi SAW, tiada sembahyang melainkan dengan tuhur suci. At-tuhur miftahu ibadah, at-tuhur miftahu salah. Suci itu setengah daripada anak kunci bagi melakukan akan sembahyang. Maka apa itu wudu, macam mana cara ambil dia, segala ini itu dibahas lagi lah. Yang ketiganya, pakaian. Kerana firman Allah Ta'ala, huzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid. Apa makna masjid? Ini bertempat sembahyang, masuk di sembahyang. Dipanggil min itlaqil hal wa iratu halufi. Mana diitlaqkan masjid, masuk di masjid itu sembahyang. Orang pergi masjid nak sembahyang, bukan nak makan kan. Yang ini pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap sembahyang. Maknanya dalam sembahyang dia ada hukum pakaian. Kadar mana aurat dia, kadar mana dia minta tapan dia, dan seterusnya. Keempat, memelihara waktu. Dalam sembahyang disuruh kita sembahyang mengikut waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semua sembahyang tu ialah ketetapan, kewajipan yang berwaktu. Dia tak boleh sembahyang pakai agak-agak, tak boleh kan. Nak sembahyang, kata rasa dah masuk ni, maka tak sah sembahyang ni. Dia jangan angkat takbiratul ihram melainkan dia yakin waktu sudah masuk. Kalau dia tak yakin, tak boleh. Walaupun dah masuk, dia agak-agak, dia rasa dah masuk ni, aku dah sembahyang. Lepas sembahyang tengok jam, oh zuhur dah pukul 2.30, dah lama dah masuk. Apa hukum sembahyang tadi? Tak sah. Sebab pembinaan dia tu tidak di atas tapak yang disyaratkan. Maka tapak syarat di sini apa? Dukhulul waqt, mana dia mengetahui akan masuknya waktu. Kelimanya, menghadap kiblat. Bawalli wajhaka syatral masjidil haram. Firman Allah Ta'ala, hadapkan diri kamu pada masjid itu kiblat zahir. Adapun kiblat batin, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Yang keenam, niyatun. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat.
Sungguhnya segala amal itu dengan niat. Mana sah amal zahir dengan niat, dan sah amal batin dalam pun dengan qasad niat. Yang ketujuh di takbiratul ihram. Karena sabda Nabi SAW, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Mengharamkannya dengan takbir dan menghalalkannya dengan salam. Dia sembahyang ni lebih kurang macam kita kata haji lah. Haji dia ada ihram. Jadi niat dia ihram, maka ada pantang larang ni. Yang ni tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Bila boleh buat balik? Bila tahallul. Dia buat tahallul awal, tahallul sani boleh. Tahallul pertama, tahallul kedua pakai halal balik. Macam tu dia sembahyang. Ya. Bila angkat dia takbir, ada benda yang dilarang, tak boleh dibuat, makan, bercakap, minum pun tak boleh. Bila dia halal balik, taslim bila salam. Dia bagi salam kan ikutlah, dia nak makan apa pun boleh lah. Itu maksud dia kata takbir, itu sebab dinamakan takbiratul ihram. Takbir dan sembahyang dia ada dua jenis. Satu takbiratul ihram, hukum dia adalah wajib dan dia rukun. Kalau tak, sembahyang tu tak sah. Ya. Satu lagi dia panggil takbir intiqalat. Takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun. Itu sunat hay'ah qauliyah namanya. Takbir apa dia? Lapas tu. Allahu Akbar tu takbir. Kalau panggil tahmid, itu alhamdulillah. Ya. Kalau kata tasbih, itu subhanallah. Jadi takbir tu ialah lapas tu. Bila orang sebut takbir, kata Allahu Akbar kan? Kalau kata tasbih, subhanallah. Jadi takbir ada dua lapas tu. Allahu Akbar ada dua jenis dalam sembahyang. Yang mula-mula tu, itu dipanggil takbir tu ihram. Takbir tu menyebabkan berlakunya pengharaman benda yang halal. Makan minum halal, tapi bila masuk je stop. Dia nak menghadap Tuhan. Dia halal balik bila taslim, ada bagi salam. Ada pun takbir, kita pergi rokok takbir, ya, kita pergi sujud dan sebagainya tu, itu takbir tu hukum dia sunat. Sunat apa dipanggil? Hay'ah. Hay'ah apa? Hay'ah qauliyah. Ya, di hay'ah, di sunat dan sembahyang tu ada dua. Yang besar sunat abad, kalau tinggal sunat tanpa sujud sawi. Ada pun sunat hay'ah, kalau tinggal dia tidak disunatkan tampal dengan sujud sawi. Kalau ditampal batal sembahyang ni, sebab ghairul masyru', tak disyarakkan. Maka hay'ah dibagi dua, satu qauliyah, satu fi'liyah. Qauliyah jenis bacaan, fi'liyah jenis perbuatan. Macam kita angkat takbir kan, kita sebut, kita angkat tangan. Angkat tangan itu sunat hay'ah. Hay'ah apa dipanggil? Hay'ah fi'liyah. Hay'ah jenis perbuatan. Kalau kita baca tasbih subhanallahil azim, subhanallahil a'la, itu hay'ah qauliyah. Habis itu di antara masuk pada sembahyang ke-8. Sebab dia sebut tadi berapa dia? 12,000 kan, eh? Dalam sembahyang tu ada 12,000 perkara. Maka dia ringkaskan sini dalam 12 perkara. Dia ringkaskan dalam 12 perkara. 6 dahulu, 6 kemudian. 6 dalam sembahyang. Dan ke-8 berdiri. Kerana firman Allah, waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah Ta'ala dalam keadaan taat. Mana disuruh kita sembahyang tu secara berdiri. Ya, berdiri bagi orang yang mampu. Adapun orang yang uzur, maka disunat, maka boleh dia apa? Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau tak mampu, duduk. Kalau tak mampu duduk juga, baring. Tak mampu juga baring, mentelentang. Tak boleh. Akhirnya isyarat dengan kepala. Tak boleh juga, kepala tak gerak tu, nak mati ke tu. Kena last kali dia kena bayangkan hakikat sembahyang. Mata pun tak boleh buka dah. Akal ada. Maka kena sembahyang. Bayanglah, dibayang berdiri, dibayang Allahu Akbar, bayang dia sampai Allah, tidak sampai sembahyang. Selagi ada akal, takrif syar'i dia tak akan terangkat. Takrif syar'i dia tak terangkat. Ya. Dia sembahyang jaga dia. Itu dia panggil apa? Qiyam, berdiri. Ada pun sembahyang yang tidak wajib, sembahyang sunat, itu dia boleh sembahyang duduk. Ya. Sembahyang sunat dalam hadis, siapa sembahyang sunat, dia boleh berdiri tapi dia duduk, maka pahalanya hilang separuh. Ya. Kalau dia kurangkan lagi, dia baring sembahyang, hilang separuh lagi. Sembahyang tu sah.
Tapi orang tua dia ni hebat sampai terbaring semayang, rupanya malas. Ya, pahala tu kurang separuh-separuh. Sah tapi kurang. Ada pun fardu tak boleh. Fardu dia kena buat, kalau dah tak mampu baru boleh tukar. Tu. Habis tu. Akan semua ditukar ya. Yang tak ditukar apa tuan? Niat. Niat tak boleh tukar. Takbiratul ihram boleh tukar. Dia baru masuk Islam, dia nak sebut Allah tak boleh sebut. Ada apa? Translate bahasa dia tak apa. Ikutlah bahasa orang putih, ikut bahasa Mak Saleh, ke bahasa apa, keling Hindu, apa, bahasa Cina semua dia tak ada hal. Sah sembahyang dia. Selama sebelum dia belajar tu, sementara tu disebut boleh. Berdiri boleh tukar, tak boleh berdiri, boleh duduk dan sebagainya. Niat, niat tak boleh. Niat dia berdiri ke, dia baring ke, niat tetap dia kena tak niat, tak sah sembahyang dia. Sebab tu kalau orang tanya kenapa niat dia letak pertama, padahal kalau nak kira tu serentak 3 tu. Qiyam, berdiri, angkat takbiratul ihram, masuk niat, serentak tu. Orang kata berdiri dulu, berdiri mana? Berdiri belum masuk sembahyang, berdiri tu tak kira lagi. Kita usalli belum masuk sembahyang tu tak kira lagi tu. Dia angkat, dia takbir Allah tu, qiyam tu dia panggil rukun tu. Berserta pula dengan perbuatan, dengan perkataan takbiratul ihram, berserta pula dengan niat. Kalau orang tanya kenapa, kata tertib, sedangkan sini serentak ni. Jawab dia pil aksar, kebanyakan saja. Rukun sembahyang 13 tu kebanyakannya tertib, qiyam, rokok, tidak sujud atau tertib lah. Tapi kalau nak iktiran, dia serentak, mula-mula dah serentak tu. 3 rukun sekali jalan tu, qauli, fi'li, qalbi. Serentak. Kemudian orang tanya kalau serentak kenapa dia kira niat dulu? Sedangkan macam nampak berdiri dulu tak, sebab niat dia panggil ruknun qawiyun bisalah. Mana rukun paling kuat dalam sembahyang ialah niat. Tak ada niat sembahyang tak sah, dan dia tak boleh ditukar. Berdiri boleh tukar kalau tak kuasa, boleh duduk kan. Takbiratul ihram tak kuasa, dia boleh sebut bahasa dia dan sebagainya. Adapun niat tidak. Itu jawapan dia lah kalau orang tanya kenapa pula niat dia kira dulu. Sebab dia dipanggil rukun yang terkuat dalam sembahyang, dan dia tidak boleh diganti dengan benda lain. Fatihah dia tak boleh baca, dia boleh ganti. Dia nak masuk Islam, qul huwallah dia hafal. Dia hafal kat kawan lama, dia baca qul Allah. Fatihah tak ingat, maka dia boleh tukar baca Fatihah. Dia baca tukar, sementara dia belajar tu dia tukar baca qul huwallah sebanyak huruf Fatihah, sah yang dia dah boleh esok bacalah Fatihah kan. Tak boleh juga ayat lain sekurang tak boleh. Tasbih, zikir pun tak boleh. Doa pun tak boleh, senyap. Sembahyang kena sembahyang, angkat di bahasa dia, apa bahasa ikut lah, lepas tu senyap. Kadar Fatihah, lepas tu rokok, mayang tetap kena, sementara dia boleh. Sebab tu sembahyang dia benda besar. Dia panggil silatun bainal abdi wa rabbih. Silah mana kontak antara hamba dengan Tuhan. Sembahyang ni adalah kontak. Kalau tak kontak habis kan. Dia tak ada join. Pelak ni kalau kita buka dia punya dalam tu, kita genggang tak connect betul kan. Tak nyala api, aircon tak fungsi. Rumah juta buat, tiba-tiba tekan api, mana api tak ada, aircon tak jalan, rupa tak connect ni. Dalam dia tak join kan. Kalau tak join habis, tak ada benda. Rumah tu tak ada nilai apa, kosong, gelap kan. Begitulah rohani kita. Dia nak percaya kena connect. Dan silah paling kuat hubungan antara kita dengan Tuhan ialah bisalah, dalam sembahyang. Dan ke-10-nya rokok. Ke-9-nya membaca Quran, iaitu membaca surah Al-Fatihah. La salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tak membaca suratul Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i kita wajib baca. Kalau tak baca, tak sah sembahyang. Kalau tak tahu baca, tak apa, boleh tukar ayat lain. Kalau dah tahu, dia tak baca sengaja, tak boleh. Ke-10 rokok, iaitu tunduk. Yang terbaik kasafatin wahidah, macam papan sekeping. Dia tunduk tu orang panggil 90 darjah, itu yang terbaik. Sekurang-kurang tangan dia sampai ke lutut, kisah dah tu. Dia tegak tu lebih kurang 90 darjah tu lebih kurang lah. Itu yang terbaik rokok saja. Bacaan dia lain, sunat pula tu. Rokok tu yang rukun.
Kalau dia ditunduk je, diam, tak baca apa. Lepas tu dia bangun, tak baca apa. Sah sembahyang dia. Sebab rokok tu perbuatan tu yang dikenaki. Adapun bacaan itu tambahan. Tidak dia bangun. Dia tak ada sekarang apa, dia diam, bangun, tegak. Tidak, sah sembahyang. Bacaan tu semua dipanggil sunat hay'ah qauliyah. Kesebelah dia sujud 2 kali. Diri sujud tu. Ada pembacaan tu semua sunat. Mana dalam sembahyang tak banyak bacaan. Yang wajib ada dalam sembahyang. Bacaan yang wajib sembahyang. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, salam pertama. Dah. Tu je. Yang lain semua tu kita baca tu sunat. 5 perkara je. Dan ke-12 saya duduk tasyahud akhir. Duduk, kemudian baca tasyahud, kemudian akhir. Apa makna dia? Duduk bermakna bacaan duduk tu adalah wajib. Adapun hayatul qu'ud atau hayatul julus, keadaan daripada hayah, cara duduk, itu ada bagi. Ada yang terbaik. Kalau tahiyat awal kita duduk iftirash, macam biasa. Kalau tahiyat akhir kita duduk tawarruk, kita punya punggung di atas kat lantai. Itu dipanggil hayatul qu'ud, maknanya kelakuan duduk. Adapun diri duduk tu wajib. Duduk tu, duduk macam mana tak kira, dia bersila, dia boleh, dia sembahyang saja dia duduk bersila. Orang panggil duduk dah tu, duduk, sah sembahyang. Tapi dia tak duduk macam biasa, kuranglah pahala ni. Tapi sah sembahyang. Kalau tak duduk tak boleh. Dia duduk di cangkung. Dia baca tahiyat di cangkung. At-tahiyat tu kerja dengan cangkung. Kau ada uzur ke? Tak ada. Ada pasal? Saja je. Batal sembahyang tak sah. Sebab duduk tu dia panggil rukun. Kemudian duduk mana yang dikatakan wajib tadi? Duduk baca tasyahud akhir. Tahiyat atau tasyahud. Tasyahud sebab ada lapan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, sebab dia panggil tasyahud. Kalau tahiyat sebab ada lapan tahiyat. At-tahiyatul. Kalau orang tanya, tahiyat duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat apa, sama je. Sebab disebut tasyahud akhir sebab ada bacaan tasyahud. Tu. Kemudian kenapa dia kata akhir? Batu penyulah. Buat tasyahud ada 2. Satu tasyahud awal, satu tasyahud akhir. Kalau dia baca tasyahud, dia bangun balik, itu tasyahud awal. Kalau dia tasyahud, kemudian mengiringi dia salam, itu tasyahud akhir. Maka keadaan duduk, kalau baca tasyahud akhir, elok dia, afdal dia duduk iftirash. Duduk tawarruk, duduk timpu je lah. Kalau tak, dia nak bangun balik, baca tahiyat duduk tahiyat awal. Tapi kalau tahiyat akhir dia duduk macam tahiyat awal, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sah sembahyang. Dia bersila pun sah, tarabuk. Jadi dia duduk. Cuma kalau diikut yang betul, tu pahala lagi besar lah. Sebab sembahyang dia banyak. Dia punya sunnatul mustaqillah, sunat yang berasing-asing. Yang sunat lain banyak dalam sembahyang sendiri. Tu. Habislah tu. Kemudian huraian perkara yang menyempurnakan salat atau sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kala sallallahu alaihi wasallam. Keempatnya, hendaklah engkau tanggung dan sabar tiap-tiap qada dan qadar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala atas engkau, kerana sudah engkau ketahui dengan yakin akan demikian itu tiada dapat engkau hendak melepaskan dari diri engkau daripadanya. Ini cara membentuk qalbi supaya cantik dengan Tuhan. Di antaranya reda.
apa yang Tuhan hantar kepada kita. Ataupun bawah sikit dia panggil sabar. Sayyidina Umar kata, sekiranya engkau sabar atau engkau reda qada yang berlaku atas diri engkau, maka kedudukan engkau cantik di sisi Tuhan, tinggi martabat engkau. Kalau engkau tak reda, maka wa qada'ullahu yajri, qada Tuhan tetap berlaku, dia tak ikut engkau. Tu kalam Sayyidina Umar ni. Dia keras sikit. Kau reda tak reda, qada Tuhan ikut, dia akan berjalan, dia tak ikut engkau lagi. Tapi kalau kita faham benda ni, mana kita reda itu setengah daripada sifat orang mukmin, dan sabar itu sifat orang mukmin. Sabar apa? 3 perkara. Mengerjakan taat, 1. Sabar meninggalkan maksiat, 2. Dan ketiga, sabar indal masaib, ketika diuji dengan kesusahan dan sebagainya. 3 bentuk. Dan naik atas sikit lagi, dia reda. Dia reda tak ada apa, reda lagi tinggi. At-talazus bil balaya tahaqququn birridah. Seorang tu boleh berlazat dengan bala, dia kena bala di seronok tuan. 1000 tak jumpa seorang. Itu dipanggil mantap dalam makam rida, tinggi martabat dia dengan Tuhan. Sebab tu para kekasih Allah Taala, para waliullah, aulia, nabi-nabi, rasul-rasul lagi tinggilah. Dia ni bila kena bala, kena ujian, apa keluar mulut dia? Dia keluar mulut dia, alhamdulillah. Albasani libasal aulia. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku akan pakaian aulia, kekasih-kekasih engkau. Kita pula orang awam kena je balik sakit menengung. Lepas tu saya 2 hari dah demam tak baik-baik. Asyik demam je, padahal baru 2 hari je. 2 tahun dia sihat, dia tak bising pula. Itu nafsu pandai nak hakal gitu tuan ni. Sebenarnya kadang-kadang banyak hikmat tu. 1 hari demam aja, pahala dia disebut dalam hadis 1 tahun. 1 tahun pahala solid tuan ni. Yang kita buat ibadat ni belum tentu lagi. Mai riak, ujub kan tolak balik. Semua pun tolak, tak terima. Yang ni yang solid. 2 hari dia demam, 2 tahun punya pahala dia dapat. 3 hari dia demam, 70 tahun. 1, 2, 70 dia lompat. 3 hari dia demam tu 70 tahun, pahala solid tuan bagi tu. Dengan syarat dia jangan kata apa, dia senyap, dia reda, diam. Kita minta doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berilah aku keredaanmu dan syurga. Baik, sekarang tuan terima. Dan dia ni akan disenaraikan ahli syurga. Tiba-tiba dia nak masuk, tak cukup syarat. Buat dosa dia banyak lagi ni. Innahu mayyati rabba mujriman fali'annahu jahannam. Siapa yang balik menghadap Tuhan, berkubang dengan dosa lagi, neraka jahannam tunggu dia. Sekarang Tuhan dah terima dia masuk syurga. Jadi kalau kotor, tak boleh masuk. Sekarang Tuhan cuci. Sebelum dia mati sebulan ni, Tuhan cuci dia. Kejap demam, kejap sakit tu, kejap sakit ni. Elok dia bersih, Tuhan angkat. Tu hikmat, kadang-kadang dia tak perasan. Dosa banyak dia. Ada setengah dosa tu, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiruha as-salah wal siyam wal hajj wal umrah yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Ada setengah kalangan dosa ni dia tak terhapus dengan kita ambil sembahyang. Dalam hadis kan, bila kita ambil sembahyang, dosa tak akan gugur. Kita sembahyang dia gugur. Ni ada satu jenis dosa degil. Kita ambil sembahyang dia tak hilang. Sembahyang juga tak hilang. Pergi Mekah haji tak hilang. Bala umrah tak hilang. Dahsyat dosa ni. Ni lebih lihat tangkai jering. Tapi yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Dosa yang macam degil ni hilang. Dengan apa? Dengan kesusahan mencari rezeki. Kat situ pula Tuhan bagi lebih. Ini orang pakai miskin susah kan? Kali pagi makan pagi, orang katakan rupanya satu benda lain Tuhan bagi kat dia. Segala dosa yang tak boleh hilang pun Tuhan habiskan. Atau di antara hikmat ilahi, di antara satu ujian tu semua ada hikmat. Sebenarnya kalau orang beriman ni, Tuhan nak didik. Macam kita didik anak kan, cikgu didik murid. Kadang-kadang dia terpaksa pakai rotan. Cakap sekali tak dengar, piap sekali baru dua. Sekali Allah Ta'ala piap kita dengan bala, sap kena bala, baru dia sadar. Kadang nak sebut nama Tuhan orang banyak berat macam batu mulut.
Kali aksiden patah kaki, tergantung hospital, baru mulut dia keluar, ya Allah, ya Allah. Ya, kalau baik aku nak pergi surau dah, dia kan. Baru nak pergi surau, kena sikit. Tu maknanya ada itu hikmat. Zahir nampak macam bala, tapi hakikat nikmat. Dengan sebab tu dia jadi dia pusing. Dia tukar gear balik, jadi baik balik. Sini maknanya keempat, hendaklah engkau tanggung. Apa tanggung? Tahan, diam je lah. Sabar tiap-tiap qada dan qadar, ya, penentuan yang Tuhan tentu. Qada apa di qada? Qadar dia ada khilaf ulama. Ada setengah mengatakan qada ialah pelaksanaan atau dipanggil ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat. Tuhan laksanakan pelaksanaan. Qadar ialah tahsis iradat, penentuan. Dia ada dua, satu penentuan, satu pelaksanaan. Kita pun yang makhluk yang lemah fakir pun macam tu. Kita nak buat satu perkara, kita tentulah kita ada buat apa, kita kerja dulu kan, proses ketetapan. Lepas tu buat pelaksanaan. Kalau kita macam tu, Allah Ta'ala lebih lagi. Maka dia Ta'ala tu taksis iradat sebelum ada makhluk. Tuhan dah taksi dah sekian-sekian benda akan berlaku, siap. Sampai masa dijadikan. Maka sampai masa tu dipanggil apa? Qada, menunaikan kadar ketentuan. Setengah pendapat ulama dia sebalik, yang kadar tu penentuan, yang qada. Jadi walhasil tak boleh lepas daripada dua perkara. Tak ada siapa makhluk boleh lepas daripada qadar dan qadar, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia kata faham sini, cantik. Dua perkara. Kalau dia buat ibadat pun dia tak babas. Dia faham yang ibadat kita buat semua amal saleh bukan kita punya pun. Semua dah siap pada azal. Ya, maka wajib kita syukur. Selamat daripada sifat riak, ujub. Dia riak, ujub ni bila rasa dia punya, wah, dia rasa dia handal. Tapi bila dia pandang kepada qada dan qadar, bukan kita punya pun. Hakikat semua Tuhan dah set benda tu. Ya, jadi kita syukur kepada dia. Kalau pula diuji, maka dia akan tak tenang, sabar sebab dia tahu. Ya, benda tu adalah sudah dia tetapkan ada hikmat ilahi di situ. Ya. Jadi orang kalau sekiranya berpegang betul dengan konsep qada dan qadar ini, dia akan jadi orang yang cantik. Kebajikan dia disyukur, kalau dia kena bala pun dia sabar, ya, dia tak melatah sebab dia tahu itu dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tak faham konsep ni, ada satu sahabat saya dia peguam. Dia ceritakan konsep qadar dengan sahabat dia seorang tu belum masuk Islam, akhir masuk Islam kawan. Cantik. Dapat kita syukur, tak dapat kita sabar. Ada hikmat di situ kita. Kalau dia tak faham konsep ni, dia tak tahu penentuan dari Allah Ta'ala, maka bila dia dapat, wah, dia sombong. Bila tak dapat, dia perah, dia terjun. Naik 12 tingkat, terjun. Tu banyak tengok majalah Jepun kan. Sebab dia tak kenal Tuhan. Dia ingat dia tu macam Tuhan. Dia ingat benda tu boleh dapat. Bila Tuhan uji gagal je, wah, dia perah, dia terkejut, bunuh diri. Islam tak, ya, gagal tak apa, sabar, usaha lagi. Kalau dapat, syukur. Jadi dia sentiasa dalam dua keadaan yang sangat cantik, sabar, reda dan syukur bila diberi Allah Ta'ala. Itu dia. Dan qadar yang datang daripada Allah Ta'ala atas engkau, kerana sudah engkau ketahui dengan yakin, ya, akan yang demikian itu tiada dapat engkau hendak melepaskan akan diri engkau daripadanya. Tidak ada satu perkara pun yang terlepas daripada Allah Ta'ala. Ini sebab tu kita kena mengaji ilmu tauhid. Tauhid bermakna mengesahkan Tuhan. Dalam ilmu tauhid dipanggil ilmu pengenalan diri dengan Allah Ta'ala. Bila kita faham makna ketuhanan yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kamu adalah fakir. Apa makna fakir? Semua makhluk terikat dengan Tuhan. Tak ada satu perkara pun yang berlaku, ya, lepas daripada Tuhan, tak. Semua terikat. Yang kedua, Allah Ta'ala sendiri, dia pula sebaliknya, dia tidak terikat dengan sesiapa, bahkan dia yang mengikat sesiapa. Inilah makna ketuhanan, ya.
Kalau tak ada makna ni, tu bukan Tuhan. Sebab tu silap orang yang mengambil makhluk sebagai Tuhan. Batu, kayu dipahat pergi sembah, tu kebodohan jahiliah lagi. Sebab tak ada makna ketuhanan. Yang ada makna ketuhanan ialah apa? Tiap-tiap benda tak lepas dia, dan dia tidak berhajat. Yang berhajat tu bukan Tuhan. Sekarang kita berhajat tak? Berhajat. Kita sentiasa mempunyai hajat, maknanya kekurangan. Sebab tu bukan manusia tak boleh jadikan Tuhan. Kalau manusia berakal tak jadi Tuhan, kalau lembu ke bau, kayu lagi tak jadi Tuhan. Dia makhluk dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tuhan ni mesti dia khalik, pencipta, bukan dia makhluk. Kalau makhluk je, tu bukan Tuhan. Sebab bila makhluk, apa makna makhluk? Allazi khuliqah, benda yang dijadi, asal dia tak ada. Kalau asal tak ada, dia kena jadi, macam mana dia kata dia Tuhan? Jadi bila faham makna ketuhanan, bahawa semua benda iftikar kullu ma siwa ilaih, berhajat, terikat semua benda pada dia. Bila kita pandang benda ni, Masya Allah, lagi kita nampak akan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan terasa bahawa kita tak lepas dari dia. Maka apa saja yang dibuat tu, kita tahu ada hikmat ilahi. Yang kelimanya, hendaklah engkau jazamkan sekalian barang yang maujud, barang yang ada dalam alam dunia ni semua, dan barang yang maujud dalam alam akhirat di sana. Sekaliannya itu adalah perbuatan dengan takdirnya sendiri, dan tiada bersyarikat ia dengan siapa-siapa, tiada mengikut ia akan perkataan siapa, dan tiada mengerling ia kepada ikhtiar siapa, dan kehendak sesiapa. Itulah Tuhan sebenarnya. Dia tidak terikat dengan siapa. Dia nak buat satu perkara, fa'an lima yurid, dia buat apa dia nak. Tak ada nak mesyuarat apa, nak minta pandangan. Sebab kita ni lemah, kena mesyuarat, nak ambil garap, pandangan-pandangan. Allah Ta'ala dia punya segala-gala. Dia maha kuasa, maha memilih, dan semua adalah kepunyaan dia. Fa'an lima yurid, dia boleh buat apa yang dia kehendak. Dia tidak terikat dengan sesiapa. Kita terikat sebab kita ni fakir, hamba. Jadi pandang kepada itu, nampaklah kebesaran dan keagungan yang maha dahsyat. Yang keenamnya, hendaklah engkau jazamkan bahawa sesungguhnya tiada satu orang dan satu makhluk ini yang memberi bekas pada satu perbuatan, barang ada perbuatan ada ia di dalam dua alam ini, melainkan Allah Ta'ala juga memberi bekas atas perkara segala perbuatan, pada segala perbuatan. Tahu bekas? Bukan bekas besin mangkuk. Bekas ni bagi taksir, kesan. Kesan. Kita makan, kesan dia apa tadi? Kesan ni, kenyang. Kita toreh, kesan dia darah, luka. Itu dipanggil asar, kesan. Maka yang beri kesan semua ni ialah dia. Hakikat ialah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebab tu Allah dipanggil mu'assir, kita dipanggil asar. Kita ni kesan, yang memberi kesan kewujudan kita ialah dia. Dan segala benda yang berlaku, hakikatnya adalah dari dia. Sebab kita faham makna ketuhanan, tidak ada satu benda boleh lepas dari Allah Ta'ala. Kalau ada benda lepas, ketuhanan Tuhan akan terjejas. Tak boleh dipanggil Tuhan ni lah. Kalau tak panggil Tuhan, kita pun tak ada. Sebab yang boleh mengeluarkan makhluk daripada tak ada kepada ada ialah zat yang bersifat ketuhanan. Kalau dia tak ada sifat ketuhanan, itu bukan Tuhan nama dia. Itu. Sebab itu kehebatan Allah yang maha dahsyat, sangat-sangat besar. Tapi orang yang pakai akal yang singkat, dia akan tanya pula, pohon buat tu buat ni tak nampak pun. Jawapan ni mudah sangat kan. Kalau orang yang pakai akal yang sempit ni, dia kata tak nampak, boleh nampak kita yang buat, bukan Tuhan. Mana nampak Tuhan? Tentu. Kajian tu senang dia jawab tuan-tuan. Pertama sekali kita tanya dia. Soalan pertama, tuan-tuan, kalau orang macam ni punya pemikiran, tuan tanya, pertama sekali tanya dia, tiap-tiap benda yang ada mesti nampak ke? Dia kan ada tiap-tiap benda yang ada tak semestinya nampak. Tiap-tiap benda yang tak ada mesti tak nampak. Dah tak ada, memang tak nampak lah. Tapi benda yang ada tak semestinya nampak. Satu.
Kemudian dia kata, mana hebat benda nampak dengan benda tak nampak? Kalau akal kita singkat, ya benda nampak hebat. Dah, yang tak nampak tu lebih hebat dari yang nampak. Ya. Sekarang tuan-tuan tengok api, cahaya, aircon, kipas berfungsi. Yang kontrol benda nampak atau tak nampak? Ya. CNB kan, dia main kuasa elektrik. Kuasa elektrik tu kalau tak ada menyala. Tak menyala kipas tu. Bila blackout api tak ada kan, karen tak ada habis. Lampu saja cantik ribu harga pun tak menyala, kipas pun tak menyala, aircon pun tak berfungsi. Ya, aircon tu benda nampak, mentol tu benda nampak, kipas tu benda nampak, yang kontrol dia benda tak nampak tu. Sebab satu India tu dia apa, dia berdebat dengan budak-budak kita ni, dia kata tak nampak Tuhan lu kata. Dia tanya benda nampak, benda tak nampak tak ada. Benda tak nampak tak ada lah. Okey, dia pergi panjat tiang elektrik, dia pergi pegang kabel. Budak India tu termenung ni, tak boleh lah, matilah ni macam. Apa pasal mati? Itu ada karen, mana ada nampak? Karen ada nampak? Oh, dia pening. Oh ya. Oh, dia nampak. Ya, benda yang tak nampak kan. Ni musim gibut ni kan, kadang-kadang pokok tumbang tu balik, siapa tolak? Angin nampak tak? Mana kuat pokok dengan angin. Ya, kita punya logik akal ni. Baik, sekarang paling dekat yang nampak jasad. Sebab apa dia hidup? Ada benda yang tak nampak, roh. Kalau roh tu keluar jangan tengah-tengah. Roh yang tak nampak tu kalau dia keluar, dia kata mufarraqatur ruh anil jasad, bercerai roh dari jasad. Habislah. Ketiga itu, mulut ada tak boleh bercakap, telinga ada tak boleh dengar, mata ada tak boleh melihat, kaki tangan ada tak boleh bergerak, dan masa tu akan sampai, semua akan rasa. Ialah al-maut. Apa sebab dia keluar? Dia keluar, hakikat insan dia keluar, roh. Maka habislah nyawa. Ya, binatang begitu juga, bila keluar je mati, habislah. Jadi kesimpulan dia, yang tak ada dekat, dan akhirnya yang tak nampak siapa dia? Huwallahu ta'ala. Atas dunia ni tuan tak boleh lihat, akhirat dia buka. Ya. Atas dunia, wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Di akhirat besok, wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya dibuka melihat. Ada batas dunia tuan tak buka, itu hak dia. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latifur khabir. Kamu tak dapat melihat Allah Ta'ala sebalik Tuhan melihat kamu. Satu. Yang kedua, masalah alaqah. Biasanya bila orang kata dibuat dia nak nampak mubasyarah, macam kita buat rumah kan, tangan kita nampak buat itu. Macam tu. Sekarang kita tengok ada benda kita tak nampak alaqah dia, tapi dia kontrol. Kita pakai remote dan kan dia nak main apa, kau terbang besar-besar tu, so dia kontrol pakai tu je. Ada tak nampak dia punya alaqah kontak? Tak nampak. Senang aja, hari-hari kita main ni handphone, tuan-tuan hantar sampai luar negara ni, nampak ke dia? Kita tekan dia keluar huruf dia pergi sana ni, tak ada, kita tekan sana dia tak nampak pun dia keluar. Mana rangkaian dia tu, rangkai kita nampak tak nampak? Kalau rangkaian tu bagi makhluk yang jahil buat pun macam ni, maka Allah Ta'ala lebih dahsyat daripada itu lah. Sebab dia perlu kenal, Allah Ta'ala boleh nampak, oh, segala benda yang tuan buat ni semua ada pengiktibaran. Sebab dia kata fa'tabiru ya ulil albab, sila ambil pengajaran wahai orang yang berakal. Kita tengok, kalau kau sendiri makhluk yang fakir, yang hina ni buat macam tu hebat, pada zahir kau nampak hebat, maka jangan tanya pencipta, pemilik yang sebenarnya. Dia lagi dahsyat kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk dalam bilik ni kan, kadang jauh kan, bawah kereta kita ni, kita tekan kat sini button pulau, kata kereta canggih tu kan, dia boleh tekan tu, sini tekan dia punya apa, gelas apa, cermin boleh turun. Kalau BM apa semua kan, tekan boleh turun. Kan kita nak tengok, kita duduk dalam bilik semua tutup, tiba-tiba kita tekan sana boleh ada connect kan. Jadi
Itu kita punya rekaan makhluk yang fakir. Macam mana nak cerita hak Tuhan, itu lebih dahsyat. Sebab kita rasakan, sampai kita akan terasa pergerakan kita, duduk kita, bangun kita akan rasa dari Allah Ta'ala. Bila kita buang rasa kebesaran makhluk, Tuhan akan buka. Dia panggil muka syafah. Itu yang didapati oleh kekasih para awliya. Sebab dia duduk, dia dapat terbuka ayat yang Tuhan kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang jadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kita duduk, mandang, bercakap, semua hakikat minallah. Bila dipaham makna ketuhanan tu, yang boleh nampak hebat kuasa besar Allah Ta'ala pada diri kita. Tuhan kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok ke, Tuhan kata. Sebab pentingnya kita mengenal, akan sebenar kenal makrifat dengan Allah Ta'ala. Bolehkan jalan tu cantik tuan. Waktu rasa kenapa dia kata awalu wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqan. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah makrifat akan Allah. Sebab dia kalau kenal siapa dia Allah Ta'ala, Masya Allah, confirm manusia dia akan tunduk. Kalau dia kenal lah, confirm dia akan kasih dan rindu. Sebab zat yang maha sempurna, maha hebat, segala kesempurnaan milik dia. Dan hati manusia ni bila benda hebat, mesti dia akan jatuh hati. Tapi kalau dia tak kenal tu masalah dia. Benda hebat tapi dia tak kenal, tu payah. Sebab pengenalan tu penting. Dan satu lagi kelimanya, hendaklah engkau jazamkan sekalian barang yang maujud, yang ada ni di dalam alam dunia ni, dan barang yang maujud dalam alam akhirat. Mana semua alam dia bahasa dalam keadaan maksudnya alam lima siwallah, lain dari Tuhan dipanggil alam. Alam apa makna? Alamah, dia ambil kalimah alamatun, mana tanda. Semua makhluk ni menjadi tanda. Tanda apa? Kewujudan pencipta yang maha agung. Dipanggil tanda yang menunjuk, mendelul dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalan dalam hutan, dia nampak tanda apa? Tapak harimau. Buat dia kenal kan? Dia mundur belakang. Tapi kalau orang tak kenal macam saja nonong depan. Dia kalau kawan-kawan kita duduk hutan Pahang, dekat Pahang, dia banyak ada ilmu-ilmu dia orang ya. Ilmu apa dia panggil? Kesenian dia tu. Pakar. Dia tengok kalau kais ayam hutan dia tahu ni kais satu air kedua, air lama dia tahu. Dia pengalaman dia. Dia tengok tapak gimau dia tahu ni baru ke lama dia tahu. Itu pengalaman masing-masing. Maknanya tanda tu. Yang penting dia kenal. Kalau dia kenal pada tanda, dia tengok je pada tanda sekalian alam, maka dia nampak besarnya, hebatnya kewujudan Allah yang mentadbir setiap saat. Persoalan kita rasa tak? Allahu yudabbiru samawati wal ard. Itu ayat Quran. Allah Ta'ala mentadbir langit dan bumi setiap saat di dalam urusan dia. Terasa tak pentadbiran hebat? Atau kita rasa makhluk yang lemah berat pentadbiran handal? Tuhan ni tak perasan. Bayang dia nampak, Tuhan bayang dia tak kenal apa gerik tu. Kita nak buat misal macam kita dengan bayang, kita bergerak, bayang bergerak, kita berhenti, dia berhenti. Tapi kalau kita duduk pandang bayang, nanti orang kata gila bayang. Kita dengar tak lah begitulah. Nak bagi mudah faham. Dia yang mengontrol segala-gala, dia yang mencipta. Dan tiada bersyarikat tu, dia buat tu tidak ada syarikat dengan siapa. Kalau berkongsi lemah dan tak kuat. Dia keputusan mantap, dia semua dia punya milik, dia tak ada campur. Dia tak ada berkongsi dengan sesiapa, dia ahad, tunggal. Itulah kekuasaan besar Allah SWT. Dan tiada merling ia kepada iktibar siapa-siapa dan kendak siapa-siapa. Mana Tuhan nak buat, dia tak tanya kita. Buat mesyuarat dululah, one day nak buat. Sebab taraf kita bukan setaraf dengan dia. Dia pemilik, kita adalah yang dimilik. Dia pencipta, kita adalah yang dicipta. Dia yang mempunyai, kita adalah yang menumpang saja. Allah As-Samad, tempat tumpuan adalah dia. Atau penting bila kita mengenali, kalbi insan itu akan terasa hebat. Dan keterpasan inilah yang kita nak sentiasa ada. Terasanya kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita buat ibadat atas tapak merasakan ni, Masya Allah, dia ada kehebatan dan makna kelazatan dengan Allah Ta'ala itu dikendaki. Dan yang keenamnya, hendaklah engkau jazamkan bahawa sungguhnya
Jadi satu orang, satu makhluk itu memberi bekas, mana kesan pada barang yang perbuatan dia. Jadi yang kita buat itu sebenarnya adalah apa? Asbab saja. Kesan hakikat adalah minallah. Sebab bila kita faham makna ketuhanan, semua kesan tu dari dia. Kalau ada makhluk boleh berkesan atau mutarab pula dengan Tuhan, itu mustahil. Ya, itu cuma Allah jadikan alam dunia ini bersebab. Kenyang tu dari Allah Ta'ala, sebab dia makan. Bukan makan tu memberi kenyang. Kalau makan tu etikat dia sendiri kenyang, sudah melakukan syirik dengan Tuhan. Dan itu pentingnya ilmu akidah maknanya. Dan keenamnya, hendaklah ia jazamkan ila akhir wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Fa inna khaira kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanakallah. Bismillah.